Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam pendidikan, salam Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Quran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melati kuntum tumbuh merata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Andai patah saya Raja Wali, bertongkat jual saya kemari. Bukan untuk mencari calon isteri, tetapi mengepalai majlis yang direstui. Pertama dan selamanya, marilah kita bersama-sama merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Ilahi dengan limpah dan kurniaannya. Dapat kita bersama-sama berkumpul seremaya pada hari ini bagi menjayakan program Majlis Pelancaran Projek Kecemerlangan SPM 2021 sekarang dengan imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Yang berbahagia Tuan Haji Abdullah Zawawi bin Yahya berangkap Ketua Pegawai Pendidikan Daerah mewakili Pejabat Pendidikan Daerah Besut, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Zaki bin Muhammad selaku Pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut, yang berbahagia barisan guru-guru penolong kanan, barisan guru-guru ketua bidang, yang dikasihi guru-guru mata pelajaran, murabbi-murabbi Al-Quran, dan tidak lupa juga kepada ibu bapa yang menonton secara live di YouTube, serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Baiklah hadirin dan hadirat yang saya kasihi, seterusnya majlis pada hari ini diberkati dengan menjemput dan mempersilakan anak soleh pintar Pastor Amin bin Zakaria bagi mengetuai bacaan doa pembukaan. Falyatafaddal mashkura wa manjura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم رزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkatilah majlis kami pada pagi yang indah ini. Ya Allah, Kau kekalkanlah kami di bawah rahmat-Mu ya Allah dan keberkatan-Mu ya Allah. Allahumma inna khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat yang saya kasihi, seterusnya majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan anak soleh pintar Naufal Syakidin bin Saifullah bagi mengalunkan alunan Gema Wahyu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن وفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Demikian itu tadi alunan Gema Wahyu yang dibacakan oleh anak suara pintar Naufal Syakilin bin Saifullah.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, program Penuh Keramat pada hari ini adalah bertujuan untuk menyuntik kembali semangat pejuang para perwira-perwira SPM 2021 yang akan menduduki peperiksaan. Walau bergelombang ombak membidai, walau terik sang matahari menyinari, kami tetap berjuang sehabis tenaga dan upaya, berkorban masa dan tenaga demi memacu pendidikan imtiaz. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bergerak dengan lebih lanjut, saya akan bacakan tentatif program pada hari ini. Majlis pada hari ini akan dimulakan dengan sesi pembentangan dan ucapan yang akan disampaikan oleh pengetua. Seterusnya ucapan perasmian oleh tetamu hormat dan diikuti gimik pelancaran. Sudah lama kita merindui kalam-kalam hikmah beliau menjadi santapan rohani sebagai penguat semangat dalam meneruskan mujahadah pembelajaran. Itulah beliau Tuan Haji Ahmad Zaki bin Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah, terima kasih kepada anda selaku pengacara majlis. Yang berusaha Tuan Haji Abdullah Zawawi bin Haji Yahya, pegawai pendidikan daerah Besut. Selamat datang Tuan Haji. Yang barisan penonton-penonton kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru, pasukan SPM, seterusnya para ibu bapa, penjaga dan yang dikasihi anak-anak soleh pintar, calon-calon SPM 2021 sekalian. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas izinnya jualah maka dapat kita bertemu lagi pada saat ini walaupun secara atas talian sempena majlis perasmian majlis pelancaran program kecemerlangan SPM 2021 peringkat Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Jadi pada kesempatan ini saya ingin merakamkan senti penghargaan dan terima kasih kepada yang berusaha Tuan PPD kita di atas kesudian untuk hadir dan menerima jemputan kita pada pagi ini, dan ia merupakan suatu moral support yang sangat bermakna kepada warga IBES, khususnya kepada anak-anak calon SPM 2021 kerana Tuan Haji Tuan PPD kita adalah merupakan ketua bahagian pendidikan di daerah kita yang sudi untuk turun bersama-sama dengan kita walaupun beliau difahamkan sangat sibuk dan keren dengan pelbagai program pada hari ini, tetapi di atas dasar kecanaan beliau, kasih sayang beliau terhadap anak-anak pelajar khususnya di IBES ini, maka beliau mencari masa untuk dapat juga bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya, terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu bapa dan penjaga yang juga turut hadir bersama-sama dengan kita dengan menyaksikan secara YouTube live, dan ia juga merupakan suatu tanda kesepakatan di antara kita yang memberikan semangat dan tenaga tambahan kepada kami warga pendidik di IBES ini dalam sama-sama kita menjayakan hasrat dan impian kita untuk melihat anak-anak didik kita mencapai kejayaan, khususnya dalam peringkat SPM nanti insya-Allah. Jadi untuk itu Tuan PPD dan hadirin sekalian, izinkan saya menanyakan slide tentang data dan maklumat program kecemerlangan SPM 2021 untuk kita tatapi bersama insya-Allah.
Boleh nampak ke anak-anak? Boleh nampak? Boleh. Okey, terima kasih. Okey. Baiklah. Jadi program kecemerlangan SPM 2021 dengan hashtag dia Sederap ke Puncak untuk mengangkasa realiti. Jadi kita terus ringkaskan cerita, okay, sebab saya ingin memberikan peluang seluas-luasnya kepada Tuan PPD kita untuk memberikan ucapannya. Terus pergi kepada roadmap program kita untuk 2021, di mana kita bahagikan kepada 4 fasa program kecemerlangan kita. Di mana fasa 1, insya-Allah kita adakan ujian dia panggil pemanasan, di mana untuk Januari dan Februari ini, di mana grade purata kita 2.95 adalah hasil daripada yang kita capai pada setara September. Pelajar. Kemudian seterusnya kita masuk ke fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga iaitu antara Julai, Ogos, September. Ini adalah kita pergi kepada kebanyakan menjawab serta lain-lain yang berkaitan, di mana pelajar-pelajar yang lemah di sini kita akan buat pemulihan. Manakala pelajar-pelajar yang telah menguasai, maka kita akan buat proses pengayaan. Kita ada konsep pair, mentor mentee atau guru muda dan sebagainya untuk memastikan pelajar-pelajar yang agak ketinggalan itu tidak jauh ketinggalannya. Kita nak merapatkan jurang. Kemudian seterusnya fasa yang keempat, fasa yang terakhir adalah fasa untuk kita latih tubuh, kita drill dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian seterusnya ini adalah analisis peperiksaan setara tingkatan 4 2020 yang kita buat September yang lalu, di mana kita telah berjaya memperolehi grade purata kita 2.95. Kemudian ini adalah pelajar terbaik kita, 10 orang yang telah mencatatkan keputusan yang paling baik di antara yang terbaik lah, iaitu Ananda Muhammad Imran telah pun mencapai 9A+ dan 3A dengan grade purata calonnya 0.25, diikuti dengan Hidayatul Iman, Asfah, Anis, Afifah, Alim Muhaimin, Safwa, Tuan Ayham, Adam Muqdis, Muhammad Khadir, dan seterusnya. Syabas dan tahniah pihak sekolah ucapkan kepada anak-anak pelajar yang telah berjaya mencatatkan kecemerlangan dalam peperiksaan berkenaan. Dan ini adalah analisis mata pelajaran. Tak perlu saya bentangkan di sini, itu hanya tatapan saja. Di mana TOV kita, TOV kita oleh kerana itu saja peperiksaan yang sempat kita buat sebelum kita melaksanakan PDPR pada tahun lepas. Kita sempat mengadakan ujian setara tingkatan 4 pada bulan September dan tidak sempat kita adakan ujian akhir tahun. Jadi inilah sahaja TOV yang ada pada kita, dan ketika itu kita sudah pun mencapai 2.95. Jadi bagaimana kita nak meletakkan target kita berdasarkan TOV atau modal yang sudah kita ada ini, di mana kita berdasarkan
kita mencatat, dia tampak kita itu mencatat 3.69. Daripada TOB 3.69 bagi calon-calon SPM tahun lepas, tahun 2019, akhir sekali daripada TOB 3.69, maka kita dapat capai dalam peperiksaan sebenar 2.01. Artinya pada tahun 2019 daripada TOV sehingga ke peperiksaan SPM, kita berjaya melakukan lonjakan sebanyak 1.68. Okay. Sebab kita terpaksa compare dengan 2019 kerana 2020 SPM masih lagi belum bermula. Jadi itu track record kita 1.8 lonjakan. Artinya tahun anak-anak tahun 2021 SPM ini, tahun lepas kita berjaya dan setara September kita berjaya mendapat 2.95 yang resultnya jauh lebih baik pada 2019, 3.9 itu. Jadi 2.95 ini kita jadikan sebagai TOV, ditolak dengan lonjakan yang kita buat. Lonjakan yang kita buat itu 1.8 ini, maka inilah target kita dalam SPM nanti 1.27 insya-Allah. Jadi bagaimana kita nak menentukan lonjakan yang perlu kita buat dalam setiap kali peperiksaan sebelum sampai SPM? Kita ada pertengahan tahun, kita ada trial dan kita ada peperiksaan SPM sebenar. 3 kali peperiksaan. Jadi untuk itu kita bahagikan pula lonjakan ini 1.8 ini kepada 3 kali peperiksaan. Artinya dalam peperiksaan teori kita 2.95, kita mesti memastikan setiap kali peperiksaan kita kena lonjak 0.56. Okey, baru kita boleh capai 3 kali lompat sampai ke SPM kita dapat capai 1.27. Dan target kita selain daripada grade purata 1.27 tadi, kita juga mengimpikan straight A plus kita seramai 5 orang dan bilangan calon straight A kita seramai 25 orang dengan lulus semua mata pelajaran daripada 130 orang calon kesemuanya. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat yang dapat saya berikan khususnya kepada para ibu bapa dan khususnya kepada tuan PPD kita tentang dan insya-Allah gerak kerja yang kita susun hari ini adalah untuk mencapai ke arah target kita 1.27 dan juga bilangan SEI dan SEI sebagaimana yang telah dinyatakan tadi. Jadi sekali lagi saya merakamkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada tuan PPD kita yang turut sama sudi hadir. Terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga yang turut sama menyaksikan ni. Terima kasih kepada para guru, pasukan SPM yang sentiasa bersemangat dan bekerja keras, dan terima kasih kepada jawatan kuasa yang mengandalkan program pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak SPM yang sentiasa bersemangat berjuang dalam bidang jihad ilmu ini. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Abdullah Zawawi bin Hadi Yahya bagi merasmikan majlis pada hari ini. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada anak selaku pengurusi majlis pada pagi ini dan berusaha Cikgu Haji Ahmad Zaki bin Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Besut, dan berusaha penolong kanan, berusaha penyelarasy SPM, guru-guru SPM, guru-guru, para ibu bapa dan seterusnya anak-anak pelajar yang mati sekalian.
Jadi saya minta satu ya, dengar tak suara saya? Okey, jelas tuan. Terima kasih. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang berusaha Tuan Pengetua bersama dengan ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam program meletak target SPN tahun 2021 yang dilancarkan pada pagi ini. Dalam situasi norma baru sekarang ini, kita masih mampu melancarkan program ini yang setiap tahun sebelum ini kita lancarkan secara bersemuka dengan para ibu bapa dan ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat bersama dengan anak-anak sekalian. Semoga ianya akan membuahkan hasil yang cukup baik dan melahirkan kecemerlangan bagi anak-anak kita. Saya percaya walaupun ianya dilancarkan dalam program alam maya ini, tetapi ianya akan menghasilkan hasil yang akan mengubah sedikit perubahan kepada diri anak-anak pelajar masing-masing. Jadi saya rasa panjang sikit saya berucap ini sebab Ustaz Zaki bagi lama surat WhatsApp kepada saya supaya berucap ni, dan saya juga buat sedikit persiapan untuk melihat bagaimana kita mesti lakukan untuk kita pastikan target yang kita buat disusuli dengan tindakan dan akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi saya pertamanya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu bapa yang menyertai program ini, kerana saya yakin dan saya sentiasa meletakkan setiap ceramah saya, ibu bapa adalah merupakan pemotivasi utama dalam setiap perkara untuk anak-anak. Jawablah, sehebat manapun seorang ibu, seorang pakar masakan di dunia ini, ianya tidak boleh dibandingkan dengan apa yang dimasak oleh ibu bapa, oleh ibu ataupun ayah kita lah secara khususnya. Tengoklah bila kita balik pada asrama, walau apa pun yang kita makan di asrama dengan begitu hebat, hidangan dikaji dan sebagainya, tapi bila kita balik ke rumah, kita akan makan apa yang dimasak oleh ibu itu. Kadang-kadang saya tertanya, tak makan ke di asrama. Sebab apa? Sebab ibu kita adalah pakar dan semua perkara. Dan saya juga berasa cukup teruja apabila majlis ini dijalankan secara live dan ibu bapa menyertai program ini. Kerana bagi saya sebagai seorang anak yang dididik oleh seorang ayah dan ibu saya yang menekankan tentang pendidikan. Alhamdulillah, saya masih ingat sampai sekarang. Bila saya belajar di Sekolah Menengah Teknik Terengganu, setiap kali ada program PIBG dan sebagainya, cemerlangan, walaupun ayah saya tidak ada kereta, tidak ada kenderaan, tapi dia akan naik bas daripada Pasir Mas sampailah ke Wakatapai, Batu Nang, kemudian jalan kaki tidur di hadapan sekolah di sebuah surau untuk menyertai program anaknya di sekolah. Dan inilah meletakkan saya satu motivasi kepada saya kenapa saya tidak mahu belajar jika ayah saya sampai ke tahap ini. Berusaha untuk diri kita. Dan saya masih ingat dulu masa saya mula-mula jadi cikgu, tahun yang pertama, tahun 1990, saya naik bas daripada Kota Baru ke Besut Jertih. Sebab saya tidak ada kereta sebenarnya. Ada motosikal saja. Motosikal pun tak ada rotek, lesen pun saya tidak ada. Mula-mula belajar sebab susah. Bila saya naik bas tersebut, duduk di sebelah saya seorang yang buta. Ini real yang saya nak cerita real, bukan cerita rekod. Bila saya seorang yang buta, kemudian bila datangnya kolek untuk memungut duit. Dulu dia pungut duit di jalan gitu, dia pungut satu. Sampai tempat saya bayar saya satu dan saya bayar orang yang buta. Tak dapat melihat lah, orang yang tak dapat melihat di sebelah saya yang bertongkat ini. Bila saya bayar, lepas tu dia kata sebab dia hebat orang buta, memang dia motivasi tertinggi orang buta dalam dunia ini. Dia kata saya tak payah bayar, saya ada duit. Kata tak apa, kata saya bayar ini saja, saya nak bayar. Lepas kolektor pergi, saya tanya dia nak pergi mana? Dia kata nak pergi ke sekolah menengah vokasional Besut. Kejut saya. Nak pergi sekolah vokasional Besut. Saya tanya kenapa nak pergi ke Besut? Ke sekolah vokasional? Saya tak tahu dan saya tak kenal dia. Saya kenal dia, memang saya kenal. Sebab dia pernah saya jumpa banyak kali jumpa dia di Pasir Mas, dia minta sedekah. Banyak kali saya tengok. Saya tanya kenapa? Dia pun jawab, dia kata anak saya belajar di sekolah menengah vokasional Besut. Saya tak tahu anak dia belajar di situ sebab anak dia dulu hantar oleh orang lain yang hantar.
Dan anak dia juga tidak menunjukkan dia ni seorang yang susah sebenarnya. Maka saya pun tanya dia lagi, kenapa nak pergi? Dia kata sebab masa daftar dulu saya tak boleh pergi. Saya tak sihat. Ayah ni nak cerita ayah ni. Saya tak sihat masa anak saya daftar dulu. Saya tak sempat. Kemudian lepas sekian masa dia kata, dia tanya saya, awak ni anak mulu saya pun. Masa muda pasal pandai. Awak nanti kata dia, saya tanya dia, kenapa tahu saya? Nak haji saya ni? Jawabnya dia kata, dengar aku saya, ini anak mulu saya. Apa yang saya nak ringkasnya cerita lagi ialah bila dalam perjalanan itu, saya balik ke rumah saya tanya ayah saya, memang dia kata penuh satu hari, saya bawa motosikal ambil dia di kampung dia di Tasik Perangan. Sampai di situ, sampai lintasan saja, tapi ayah saya tidak berhenti motor untuk pergi dulu rumah. Apa yang saya nak beritahu kepada anak sekalian, walaupun dia seorang yang tidak dapat melihat, tetapi dia menjiwai dirinya untuk memastikan anaknya cemerlang. Inilah hebat. Dan akhirnya anaknya menjadi seorang jurutera yang belajar di sekolah vokasional, masuk ke UiTM dan akhirnya menjadi seorang jurutera mechanical engineering. Tapi nak ceritanya, bila selepas pada itu saya jumpa dengan anak ini, saya kata ingat, kata, ayah awak mari tengok awak walaupun dalam keadaan begitu untuk lihat awak belajar. Kalau awak tidak belajar, dan jawab anak cikgu, saya akan pastikan saya akan berjaya sebab pengorbanan ayah saya cukup besar. Jadi nak ringkasnya kepada anak-anak sekalian, jadi dalam hidup kita ini yang pertama ialah kita mesti menjiwai untuk kecemerlangan. Sebab itu dalam PBD besok, moto yang kita buat, Mutual Mind and Intention, satu keluarga, satu hasrat yang sama, dan saya tambah satu lagi ialah menjiwai kecemerlangan. Jika kita menjiwai kecemerlangan, kita rasa jiwa kita ingin cemerlang, maka insya-Allah kita akan berubah untuk kita cemerlang. Jadi saya sangat berharap agar anak-anak sekalian, oleh kerana ibu bapa kita menyertai juga program ini, kita mesti letakkan diri kita, saya mesti pastikan ibu ayah kita akan mendapat sesuatu rahmat dari apa yang kita belajar selepas ini. Dan saya ingat, saya tertarik kepada dalam satu cerita dalam maraton dunia dan lomba lari maraton dunia, seorang pelari daripada Spanyol bernama Ivan Fernandez. Ivan Fernandez ini dia duduk di belakang seorang penyanyi Kenya beragama Islam bernama Abel. Dekat, duduk belakang tu dekat dah. Tiba-tiba Abel ini berhenti sebab dia ingatkan sudah sampai ke garis penamat. Tetapi Ivan Fernandez tidak memotong Abel. Dia cakap dalam bahasa Sepanyol, dia kata belum sampai lagi. Tapi Abel tetap berjalan. Tetapi Fernandez tidak juga potong Abel ini. Abel. Berasa dia tolak belakang Abel sehingga Abel sampai ke garis penamat. Dan Abel menjadi Johan, Ivan Fernandez menjadi naik Johan. Bila ditanya kepada wartawan, kenapa awak tidak memotong Abel sedangkan awak dah peluang untuk menjadi juara? Dah peluang untuk menjadi juara. Kalau pun tadi mesti juara. Dia jawab, dia kata, apa maknanya saya juara jika ibu dan ayah saya yang melihat saya menang bukan dengan cara yang sepatutnya saya menang. Jadi kenapa saya nak sebut tentang ini kepada anak-anak sekalian, kita mesti ingat apa ibu ayah kita. Itu nombor satu dalam hidup kita. Kalau kita letakkan yang pertama ibu dan ayah kita dalam kerja buat kita, masa kita belajar, maka akan timbullah satu rasa diri kita ingin kepada sesuatu secara ikhlas. Tambah lagi bila kita berada di imtiaz ini, alhamdulillah, semua boleh katakan hampir semualah tahfiz kalau tingkatan 5 ini. Dan saya lihat kepada perancangan yang dibuat oleh Tuan Pengetua bersama dengan tim SPN itu memang cukup hebat. Dengan angka yang telah dibuat itu, yang cukup hebat, yang perlu kita laksanakan secara bersama. Dan saya juga sangat berharap, ibu bapa sekalian, supaya kita sentiasa meletakkan diri kita untuk target
Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Namanya secara berseluruh, dia kata, saya bangun pagi, terus saya baca buku tanpa saya buka lampu. Awak perlu buka lampu baru boleh membaca. Sebab dia tak perlu buka, dia buta. Profesor Dr. Ismail ni buta. Belajar di sekolah, bersekolah bersama dengan orang celik di Pasir Mas. Tetapi dia kata saya tidak perlu buka lampu untuk saya belajar. Dibandingkan dengan awak kena buka lampu lagi untuk belajar. Jadi apa yang saya nak katakan kepada anak-anak pelajar sekalian hari ini, kita mesti meletakkan sesuatu pada peluang yang kita ada. Jangan kita jadikan alasan untuk kita mengatakan bahawa kita tidak boleh. Bayang, dia buta tapi dia kata alasan yang kuat bagi dirinya, dia kata saya mesti pastikan saya cemerlang. Dia letakkan tak perlu buka lampu untuk belajar. Bukan dia kata kena buka lampu. Kalau orang lain kata mesti mencari alasan untuk tidak membaca. Tetapi dia kata saya tidak buka lampu, saya terus dapat belajar menggunakan braille. Dan dia kata hidup kita ini, jika kita tidak rancang, maka kita tidak boleh berjaya. Dia ambil satu contoh, dia kata perancangan ini, seperti yang dibuat oleh pengetua sekarang ini bersama tim, inilah perancangan ini. Perancangan ini adalah merupakan perkara yang kedua, setelah kita letakkan matlamat dan objektif apa yang kita nak. Matlamat dan objektif ini cukup jelas. Matlamat dan objektif ini tadi adalah cukup jelas di mana cikgu dah letakkan berapa orang straight A, berapa orang dah pelajar terbaik sekarang ini, berapa grade purata, itulah merupakan memang kita tidak akan berjaya. Sebab dengan perancangan inilah, maka kita akan buat sesuatu yang lebih hebat. Jadi saya nak supaya bukan saja di imtihan semua sekolah sepatutnya telah buat perancangan seperti ini untuk kita melihat kepada kecemerlangan dalam hidup kita. Sebab Profesor Dr. Ismail kata, jangan jadikan alasan. Kalau seekor gajah boleh diajar sehingga pandai melukis, katanya, maka kenapa kita yang mempunyai pemikiran dan sebagainya tidak boleh bertindak seperti itu. Ini saya ambil contoh, saya nak berhenti sekejap, nak tunjuk satu tayangan. Bagaimana seekor gajah, bila saya pergi ke Vietnam, saya ambil gambar ini, saya teringat kepada Profesor Dr. Ismail tadi. Cuba buka sekejap, tengok. Pelajar-pelajar tengok. Saya boleh berhenti buku berapa ni Ustaz? Terserah pada tuan. Bebas. Tengok sekarang ini, seekor gajah yang diajar sehingga pandai melukis dan harganya lukisan sampai RM1,000 selai lukisan yang dibuat. Okay. So, ini saya sendiri gambar ini semasa saya pergi ke Vietnam. Ya, tak dengar. Dengar tak suara? Belum dengar. Sudah tengok gambar dulu. Gambar, oh ya, belum dengar. So, gambar nampak gambar gajah. Okey. Kita boleh tengok ada gambar gajah yang sedang melukis. Kita tengok apa yang dibuat oleh seekor gajah sehingga ia boleh melukis dan boleh diajar untuk menjadi sumber pendapatan bagi seseorang. Kalau sebelum ini kita tahu gajah ini memang ganas dan sebagainya, tapi ia boleh diajar sehingga pandai melukis dan akhirnya menjadi sumber pendapatan. Hebatnya. Okey, kemudian kita tengok pula bagaimana peluang yang kita kena ada. Tengok seorang yang tengok dan renung secara dalaman dalam diri kita, apa yang saya cakap tadi. Seorang yang kecacatan kekalnya, mata dibuang, tidak ada mata. Kemudian tengok boleh dibuang. Kemudian dicabutnya giginya, juga tidak ada. Tak boleh bersatu. Nampak saudara tak?
Nampak tak, Pak? Okey, tengok. Nampak jelas. Tengok giginya juga dibuang, tak ada. Dicantumkan semula untuk hidup. Boleh dicantumkan balik. Masukkan gigi, dimasukkan mata. Dimasukkan mata. Walaupun dalam keadaan seperti ini, oleh kerana disiplin dirinya yang cukup hebat, akhirnya dia menjadi salah seorang jutawan ni. Orang ini boleh bekerja dalam keadaan seperti ini. Dan kita yang alhamdulillah setakat ini cukup sempurna, kenapa kita tidak boleh mengubah penghidupan kita untuk menjadi orang yang lebih hebat? Dan kehebatan dia, orang tanya dia kenapa dia hebat, dia kata, saya meletakkan disiplin diri saya sebagai perkara yang utama. Kita mendisiplinkan diri kita, itu yang kita nak. Jadi untuk anak-anak pelajar sekalian, kita kena ingat walaupun kita duduk di rumah, kita tidak datang ke sekolah, apa yang diajar oleh cikgu kita kena ikut. Dan sebab saya tengok di video-video yang lain, cikgu ajar kadang-kadang dengar saja duduk tempat lain. Kenapa kita tidak boleh menghormati cikgu yang mengajar melalui internet, belajar di Google Meet, walaupun kita tidak buka sound dan juga tidak buka gambar, tetapi kita jangan buat perkara yang lain, tetapi kita mesti tabah, kita pastikan bahawa kita ikut betul-betul program yang diajar oleh cikgu. Ada yang duduk menerak, ada duduk terguling dan sebagainya bila saya tengok pada video. Semalam saya pergi tengok di sebuah kampung, dekat ini belajar daripada pelajar tahun 1 dan tahun 6. Yang pelajar tahun 6, alhamdulillah, saya cukup rasa saya hebat bila cikgu mengajar, saya tengok. Tapi yang saya sedihnya pelajar tahun 1 itu, cikgu mengajar, dia buka 2 komputer dan 2 laptop. Satu dia mengajar, satu lagi sebelah tahun 1 baru dia jam 1 duk main game. Saya pun tegur lah, saya tegur dalam dasar hantar gambar semalam dalam Persatuan Pengetua dan Guru Besar. Duk main game. Dan nak berjaya macam mana? Sebab apa? Sebab kita tidak betul-betul istiqamah apa yang kita ingin belajar ini. Sebab itu saya minta sangat kepada anak pelajar sekalian, walaupun kita tidak nampak apa yang kita buat, tapi kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan. Sebab peluang tidak akan datang berulang kali, ianya akan datang hanya sekali sahaja. Ingatlah satu cerita di mana apabila seekor burung dapat bercakap dengan seorang pemburu burung. Dia kata yang pertama, bila pemburu burung ini lama menunggu, seekor burung pun tidak masuk. Akhirnya masuklah dalam sangkar itu seekor burung yang cukup kecil. Kecil dan cantik. Maka terniaklah dalam hati pemburu burung ini, dia kata, sampai dia pergi diambil seekor burung ini, dia kata, saya nak sembelih burung ini untuk dijual di kedai. Tiba-tiba burung ini dapat bercakap. Burung ini dapat bercakap, jangan sembelih saya. Saya bagi 3 perkara untuk anda. Yang pertama, lepaskan saya akan terbang ke atas bahu anda dan saya akan cerita sesuatu. Yang kedua, saya akan terbang ke atas pokok, saya akan ceritakan sesuatu yang cukup rahmat. Yang ketiga, burung ini berkata, saya akan terbang ke sebuah gunung dan saya akan laungkan apa yang saya ada. Jadi orang pemburu burung ini pun rasa teruja, dia pun terus melepaskan burung itu dan terus burung itu terbang ke atas bahu pemburu ini. Maka dia bercakap, dia kata, terima kasih kerana melepaskan saya. Dan jangan kita lalai untuk sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lalai dalam hidup kita ini, jadilah seperti aku sekejap tadi, terlalai sekejap sahaja menyebabkan aku terperangkap dalam sarang cerakmu. Itulah secara ringkas. Kemudian seterusnya burung ini terbang ke atas sebuah pokok, dalam pokok. Dia bercakap lagi, dia kata, wahai Tuan, terima kasih kerana melepaskanku, tapi engkau telah kerugian yang begitu hebat, begitu besar kerugian, kan tidak menyembelih aku. Pemburung ini kata, kenapa? Walaupun nampak aku kecil, tapi engkau tidak tahu bahawa dalam diriku ada satu permata yang cukup hebat nilainya. Ada permata dalam burung ini. Maka rasalah berdiri burung ini pada pemburu ini, oh rugi aku tidak sembelih. Maka terbanglah dia ke atas gunung dan dilaungkan dengan suara yang kuat.
Tuan, ingatlah bahawa peluang adalah sekali. Dia tidak akan datang berulang kali. Dia akan datang sekali untuk kita pastikan kita kena gunakan peluang itu untuk kita berjaya. Apa yang saya nak katakan pada anak-anak sekalian, ingatlah anak-anak akan mengambil perasan SPM tahun ini. Dan peluang ini ambil SPM ini pun 2-3 kali. Sekali sahaja untuk tahun ini kita mesti berusaha betul. Walaupun kita ada di rumah, belajar melalui Google Meet, belajar melalui tuition secara online dan sebagainya, tetapi kena ingat peluang itu hanya sekali dan kalau kita terlepas peluang ini, kita akan menjadi orang yang rugi sampai bila-bila. Sebab SPM ini bukan yang lain, tapi SPM ini merupakan nadi untuk kita bergerak ke cemerlangan dan seterusnya. Saya sangat berharap agar anak pelajar sekalian, gunalah peluang yang kita ada ini untuk kita belajar. Dan insyaAllah malam ini juga saya akan bercakap kepada anak-anak pelajar yang akan berkesan tingkatan 5 di Imtiaz sambil sembahyang berjemaah di sana dengan perjarakan sosial dan SOP PKP. InsyaAllah saya akan bersama. Tapi Ustaz tak boleh pergi Ustaz. Ke mana pun. Jadi kena patuh tentang ini. Jadi saya sangat berharap agar anak-anak pelajar sekalian, buatlah diri kita untuk pastikan kita akan cemerlang dan gemilang. Sebab ibu bapa kita menaruhkan harapan seperti itu. Saya belajar sebab saya letakkan ibu bapa saya mesti tolong mereka. Akhirnya saya insyaAllah akan menjadi orang yang berguna kepada mereka. Sebab kita, ayah kita kaya bagaimana sekalipun kaya, ayah kita hebat semana kita kaya, tapi mereka akan cukup rasa gembira apabila kita dapat memberi sumbangan kepada mereka. Saya masih ingat bila anak saya yang pertama bekerja, memberi wang kepada saya kata tak payah, Abah dah ada duit. Tetapi bila dihulurkan juga Abah perlu pada keberkatan, diberi pada saya keseluruhan gajinya sebulan, saya dan ibu dan isteri saya menangis. Sebab rasa teruja. Walaupun kita tak guna duit simpan, tapi rasa cukup teruja. Begitu juga anak saya yang kedua bila bekerja, bila beri duit kepada saya, sama juga saya cakap. Tetapi saya masuk menangis dalam bilik, rasa terharu dengan apa yang dibuat. Jadi anak-anak pelajar sekalian, kalau kita tidak belajar bersungguh-sungguh, kita tidak cuba mencemerlangkan diri kita, maka kita tidak akan ke mana. Saya nak tunjukkan satu orang, contoh orang yang hebat. Bukan untuk rujukkan semua. Tengoklah satu video ini, bagaimana seorang yang terkaya di dunia, antara orang yang terkaya di dunia, dengan rumahnya, dengan kapal terbangnya sendiri, bersalut emas, katilnya, kesemuanya dalam salut tak emas. Tengok sekejap. Okay. Tengok. Tengok video ini sebagai renungan kita bersama. Tengok katilnya bersalut emas, kesemua bilik bersalut emas. Tangga bersalut bilion. Tangga naik rumahnya. Emas berkilo-kilo. Tak boleh nak bayang. Tengok ini jutawan Arab Saudi ya. Tengok ketulak emas di rumahnya. Sebanyak mana. Seolah roti, kedai roti. Banyak ketulak emas di rumahnya. Tengok. Apa dia panggil mutiara. Yang harganya juta-juta sebiji. Tengok. Hartanya. Begitu hebat boleh baca dalam bahasa Arab. Tengok duit di rumah sahaja. Tak muat bilik. Banyak kereta Rolls Royce bersalut emas. Kapal bersalut emas. Tetapi kita juga ia tidak lalai bahawa satu hari saya akan menuju ke sini. Walaupun kaya macam mana pun, kita kena kepada diri hebat, kita kena tahu bahawa satu hari saya juga akan sampai ke sini. Walaupun dia kaya, dia hebat. Dan tengok inilah satu kehebatan yang dibuat oleh China dalam program sambutan tahun baru China pada tahun ini. Tengok. Saluran cahaya melalui laut dan boleh dibentuk begitu hebat. Kenapa saya nak bercakap tentang perkara ini? Ialah supaya kita sebagai anak-anak pelajar sekalian, kita kena ubah diri kita untuk menjadikan diri kita hebat. Kalau kita tidak hebat, kita tidak akan terfikir benda seperti ini akan berlaku. Tengoklah, dikeluarkan daripada cahaya, daripada laut, kemudian dibuatnya sehingga kan tombok besar Cina boleh dibuat itu. Tombok besar Cina yang bersalutkan emas, bersalut nampak macam emas tapi dengan menggunakan cahaya. Kemudian gerakan kepada naga yang boleh masuk ke setiap tempat. Tengok. Nampaklah. Tengok hebatnya. Dibuatnya seperti orang keluar daripada laut untuk menari di atas pentas.
saya cukup rasa syukurlah bila melihat perkara ini. Sebab saya nampak kehebatan ini merupakan satu perkara yang kita kena buat secara peribadi kita macam mana sekalipun. Tengok. Tengok dulu, kemudian saya ulas kemudian. Tak punya suara tak apa, biarlah. Kita tengok gambar tu. Sebab suara ni sebab pasang sini tak ada. Lama, tapi tak apa, sebab ini cukup memberansangkan saya sendiri sebagai pegawai DPD untuk mengubah supaya kita berlaku seperti ini dalam hidup kita ini, untuk mengubah daripada situasi bahasa kepada situasi yang lebih hebat dalam kehidupan kita. Tengok, sampai dibuat manusia supaya pandai menari menggunakan cahaya. Bukan manusia sebenar, tetapi cahaya yang menggambarkan itu adalah manusia. Yang menari di atas pukulan air yang keluar daripada laut. Hebatnya berfikiran orang-orang Cina sekarang ini di negara Cina sana untuk menunjukkan kepada dunia bahawa mereka adalah antara kuasa besar dunia yang terhebat. Tengok. Seolah betul sebagai manusia yang menari di atas platform itu. Sedangkan yang menari adalah cahaya daripada air yang keluar. Jadi kenapa saya tunjukkan dua video ini? Sebab saya sangat berharap agar anak-anak pelajar yang berada di IMTIAZ ini dengan program yang telah dirangka oleh pihak sekolah, dengan target yang telah ditetapkan, dengan beberapa perkara lain yang telah dibuat oleh pihak sekolah, supaya kita sama-sama memastikan kita akan bergerak untuk menjiwai kecemerlangan ini. Sebab selagi kita tidak menjiwai kecemerlangan, selagi kita tidak mengubah penghidupan kita, maka selagi itulah kita tidak akan berubah. Dan saya nak tunjuk sebenarnya tengok sampai habis saja ni. Sebab kalau saya nak stop dia akan jadi yang ni satu sekali lama. Tengok. Orang yang menari tetapi itu adalah bukan cahaya. Seolah-olah ia betul seorang manusia. Tapi cahaya dibentuk sehingga boleh menjadi bentuk manusia. Ombak boleh berada di atas, tidak akan tenggelam sehingga habis selesai persembahan yang dibuat. Dan kalau kita tidak mengukir perkara ini, maka kita tidak akan hidup untuk cemerlang. Saya nak tunjuk satu perkara yang saya buat semasa saya sebagai pengetua di College Vocational. Bagaimana kita membentuk seketul ais yang boleh menjadi ikan yang mahal harganya. Ikan. Saya bersama dengan seorang juruteknik. Terima kasih Cik Hafiz yang bersama saya pada hari ini daripada dalam negeri saya. Saya cukup teruja bila IMTIAZ merupakan sekolah pertama melancarkan gerak kerja untuk SPM tahun 2021. Terima tahniah saya ucapkan. Okey, tengok. Seketul ais batu boleh dibentuk sehingga menjadi naga. Ini air batu yang dibuat untuk dijual kepada nelayan. Saya pergi beli di Kuala Besut, tetapi diukir sehingga menjadi sedemikian rupa dan boleh berharga RM1,000 bagi satu ketul air batu. Kemudian tengok, saya juga gambar yang seterusnya. Gambar tadi. Gambar batu. Ada satu lagi. Tengok. Okey gambar batu. Okey. Taruh sini, tak keluar sini. Okey. Tengok itu yang dibuat oleh pelajar-pelajar keneri saya, di mana daripada seketul air batu 4 segi, tapi akhirnya boleh dibentuk sehingga menjadi ais yang begitu hebat. Seekor naga, 3-4 ekor naga. Dan apa yang saya nak nyatakan di sini, anak-anak pelajar sekalian, walau apa pun diri kita, tetapi perubahan itu boleh berlaku bila kita membentuk diri kita ke arah yang lebih hebat. Kalau kita tidak kreat sesuatu untuk membentuk diri kita ke arah yang lebih cemerlang, kita duduk di tahap yang sama untuk sepanjang masa,
maka jadilah kita seperti seekor katak yang mati terkangkang dalam air mendidih. Kita tidak tahu kehangatan yang berlaku, kita tak tahu melakukan perubahan, kita telah berada di tingkatan 5 sekarang ini, kita masih berada di tingkatan 4, tidak ada perubahan dalam diri kita, akhirnya kita akan mati terkangkang dalam air yang mendidih. Jadilah seperti seekor katak yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kita kena bentuk diri kita. Sebab apa sekalipun bentuk, walaupun pada awalnya bersegi, tetapi kalau kita sendiri boleh mengubah, membentuk ke arah yang lebih baik, maka insya-Allah kita akan lebih baik. Benda ini cukup senang dari segi teori dan juga segi praktikal. Apa yang penting ialah kita mesti mengubah penghidupan diri kita. Terusnya gambar. Kemudian saya nak tengok apabila kita merubah diri kita, saya ambil contoh bekas pelajar saya semasa PT3. Okey, nampak ya? Kenapa saya nak tentang perkara ini? Untuk pelajar tengok gambar ini. Okey. Hari ini tak terang sikit, kurang terang sedikit. Tapi tengok ini lah, seorang pelajar pelajar peringkat awalnya dia berada di katanya hanya akhir tahun 2.40. Pendapatan ibu bapa hanya RM550 sebulan. Akhirnya menjadi salah seorang pelajar terbaik negeri Terengganu dengan straight A dalam PT3. Jadi saya nak nyatakan pada anak-anak pelajar sekalian, walaupun ayahnya sebagai ibunya, dia ayahnya meninggal, anak yatim, ibunya sebagai pembantu di restoran, berpendapatan 550. Pada peringkat awalnya pencahayaan akhir tahun begitu rendah, tetapi kita tahu kita mesti ada anjakan paradigma diri. Pun apabila kuasa satu lagi ni, kita mesti ada anjakan perubahan ke arah yang lebih cemerlang. Kalau kita tidak ada anjakan ke arah yang cemerlang, kita tidak cemerlang. Akhirnya dalam PSS benar, dia mendapat full flat ataupun straight A. Dan salah seorang pelajar terbaik negeri Terengganu. Banyak saya ada 4 senang gambar ini, tapi masa lama. Jadi saya nak nyatakan pada anak-anak pelajar sekalian, kita mesti tahu apa perubahan yang kita kena buat untuk kita cemerlang. Saya tertarik apabila saya melihat kepada seorang jutawan dunia bernama Laurel. Laurel ini ialah merupakan seorang yang cukup hebat, yang tidak tahu apa arti putus asa. Tak tahu apa arti putus asa. Masa umurnya 17 tahun, dia sangat tertarik dengan seorang pemuda yang hebat. Akhirnya, dia pergi minta pemuda ini. Apa jawab pemuda ini? Dia kata, kalaulah muka seperti ini, secara ringkas muka seperti ini, rasa marilah jumpa aku. Aku ada lagi ramai yang hebat untuk aku jadikan sebagai calon, sebagai isteri. Tapi Laurel tidak pernah putus asa. Dia balik ke rumah, dia mencipta perfume, dia mencipta lipstick, dia mencipta semua perkara, dan tidak kurang daripada 23 jenis perfume dan lipstick yang dia ada. Cuba tunjuk sini gambar ini. Ini contoh gambar saya ambil. Saya pergi ambil ni di airport Kota Kinabalu. Saya pergi di Kota Kinabalu dulu, saya ambil gambar ini, Laurel. Tengok tu. Pergilah ke mana-mana airport sekarang ini, mesti ada jenama ini. Di airport dan juga kalau di Kuala Lumpur, Sogo, dan juga hebat-hebat, emperor hebat. Dan tengoklah apa yang dibuat susunan. Untuk apa? Yang pertama dia kata, mesti orang tertarik dengannya. Tapi nak pergi pada ceritanya, Laurel ini daripada orang miskin, nak minta seorang pemuda yang hebat tak diterima, akhirnya menjadi jutawan dunia dan masa umurnya 70 tahun. 70 tahun dia pergi jumpa semula dengan pemuda yang dia nak ini tadi, dia pergi jumpa, jawab pemuda yang dia kata, inilah wanita tercantik yang pernah kulihat. Dan akhirnya dia berkahwin. Dan apa yang saya nak nyatakan kepada anak pelajar sekalian, jangan kita mudah putus asa. Jangan kita mudah rasa frust. Kita mesti usaha semaksimum yang mungkin untuk kita pastikan kita berjaya. Kalau kita tidak usaha semaksimum yang mungkin untuk kita berjaya, maka kita tidak akan cemerlang. Contoh yang macam ini, Laurel ini, daripada miskin akhirnya menjadi jutawan, walaupun kata dia paling huduh sebelum itu, akhirnya menjadi orang yang paling cantik yang pernah dilihat oleh pemuda ini. Dan akhirnya berkahwin. Dan saya haraplah anak-anak pelajar sekalian, kita letaklah cita-cita yang tinggi dalam hidup kita. Dan
Kalau saya tengok kepada cerita, satu lagi cerita yang saya baca semalam untuk saya bercakap hari ini, ialah seorang pengurus sebuah masyarakat bernama Prada. Cuba tunjuk Prada. Saya suka ambil gambar sebenarnya. Bila ini ke di airport Kota Kinabalu dulu. Cuba tunjuk Prada. Okey, ini ialah satu lagi yang saya tunjuk ialah tentang Prada. Prada ini ialah membuat barangan kulit yang terhebat. Tidak ada satu pun barangan yang kurang daripada RM7,000 beg kulit yang dibuat. Dan saya pernah pergi ke sebuah restoran. Sebawa isteri saya dibawa beg ini. Bila di perdana hotel, bila dia letak begnya di kursi untuk makan, pelayan akan datang ambil penyakup untuk sakup beg Prada ini di kerusi di meja dengan penyakup. Dia kata beg ini tidak boleh diletakkan di lantai. Sebab apa? Sebab jenama Prada. Tapi nak beritahukan anak pelajar sekalian, supaya kita ambil satu pengiktibaran bahawa dalam hidup kita ini kita mesti buat diri kita sebagai orang yang berharga. Jangan kita buatkan diri kita seperti orang yang tak ada makna. Kalau lagi kita berada di imtiaz ini, kalau balik kampung kita tahu dah, kita akan jadi imam. Di balik kampung kita tahu dah kalau baca khutbah hari raya kita akan baca kalau di surau-surau di kampung. Jadi saya nak kepada anak pelajar sekalian, letakkanlah diri kita ini, apa sekali kita berada di imtiaz ini, seorang yang berharga. Jangan nampak kita memang berada di imtiaz. Sebab saya pun tahu anak saya, terima kasih banyak kepada cikgu-cikgu di imtiaz, 2 orang anak saya yang belajar di imtiaz. Alhamdulillah saya nampak satu perubahan cukup ketara. Terima kasih yang mengajar anak saya. Cikgu-cikgu mengajar anak saya. Sebab apa? Sebab saya tengok motivasi, saya tengok situasi, saya tengok dari segi cara hidup belajar di imtiaz ni cukup berbeza. Jadi janganlah kita letakkan diri kita belajar di imtiaz sama dengan pelajar sekolah lain. Kita tahfiz. Jadi saya nak sangat supaya kita ada jenamakan diri kita bahawa kita adalah memang merupakan pelajar imtiaz. Sebab menjenamakan diri ini bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk kita mengubah situasi hidup kita. Itulah saya nak. Kemudian yang seterusnya, okey, sebab kalau nak panjang lagi ada 3 lagi, kita panjang sangat. Ustaz lama sekali, Ustaz ada pengurusi boleh tak? Tak apa. Teruskan tuan. Lama sikit yang saya dah buat ya, kalau tidak. Jangan dapat peluang ni. Sekali lagi lah saya nak kepada anak-anak pelajar sekalian, kita mesti meletakkan diri kita sebagai satu jenama yang terbaik. Sebab bukan kita nak beritahu, tetapi saya pernah berada di, semasa saya melawat di Brunei. Masa saya melawat di Brunei, saya cukup teruja apabila saya berada di hadapan pintu pagar istana. Apabila saya berada di pintu pagar istana, datanglah masuk isteri pada Sultan Brunei menggunakan kereta Rolls Royce. Isteri Sultan Brunei masuk menggunakan kereta Rolls Royce. Saya terkejut. Bila saya duduk di sana, dia telefon kepada pengawal keselamatan. Dia masuk dalam telefon pengawal keselamatan. Siapa di hadapan pintu pagar? Atau pintu pagar itu, oleh kerana saya ketua rombongan semasa itu, national leader, saya pergi saya sebagai ketua. Dia kata tunggu. Saya tunggulah. Bila saya tunggu, saya simpan sampai sekarang sampul ini bersama dengan saya simpan sampai sekarang. Ada yang pakai saya pun ada sebenarnya. Memang saya simpan walaupun lama. Sebab saya ingat inilah anugerah Sultan yang pertama saya terima. Sultan Brunei bagi. Itu lambang Sultan Brunei. Ini. Okey. Itu memang lambang Sultan Brunei. Bagi kepada saya. Dan minta supaya semua berhati untuk menerima. Dia sudah Brunei bagi 21 orang yang menyertai rombongan itu. Banyak, $300 Brunei. Dia dekat 1,000 masa itu. Ini semua saya simpan. Sampai saya ni kalau ada lagi ni. Sampai saya ni. Lama. Tapi sebab kenangan ini saya rasa tidak pernah saya dapat, saya rasa. Sultan bagi duit kepada saya.
Tak ada. Sekejap. Sebab saya okay, memang ada. Sebab saya tak buang tadi. Apa sekarang dah nak buruk dah ni. Sebab oleh kerana diberi oleh Sultan, saya simpan kenangan hidup saya. Ada lagi sampulnya. Jadi nak bagi tahu anak-anak sekalian, kenapa saya tunjuk Prada tadi. Bila saya tengok dia keluar daripada keretanya Rolls Royce tadi, bau wanginya sampai kepada saya beratur. Dan saya tengok baju yang dipakai oleh Sultan Brunei ini, saya pergi tengok di Isetan Kuala Lumpur Imperial, sepasang tidak kurang daripada RM8,000. Sehelai. Tak kurang daripada RM8,000. Dan beg yang dipakai Prada ini, yang tunjuk tadi, ialah yang disangkut, bawa ke mana akan disangkut. Tapi saya bukan nak tunjuk ke satu kebanggaan, tapi nak beritahu anak-anak pelajar sekalian, supaya kita yang berada di imtiaz ini, kita boleh mengubah kehidupan kita sehingga ke tahap ini bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk memberi rahmat kepada orang lain. Kita kaya, kita boleh bagi kepada orang lain. Kalau saya pun saya tak jangka langsung, saya akan menerima. Tapi dianggap saya ni rentang anu ketua kerajaan ni susah dia tu. Dia bagi lagi sampai RM300. Dan kita tengoklah apa yang dibuat oleh penderma-penderma kita sekarang ini, nak bina surau, nak bina itu, nak bina di 8 kotak itu. Semua diberi sumbangan oleh orang ramai. Sebab apa? Sebab kita kena niat dalam diri kita, adanya kita perubahan satu nanti, kita akan membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih baik, kita akan membantu orang lain. Lebih-lebih lagi yang saya nak pada hari ini anak pelajar sekalian, kalau kita rasakan ibu bapa kita masih lagi belum mengerjakan haji, sampai contoh, bukan apa? Ambil contoh, biarlah ada niat yang dikata satu hari nanti saya akan bawa ibu ayah saya mengerjakan haji dengan duit saya. Sebab niat kita itu dah merupakan satu pahala bagi diri kita. Bersama bukan satu perkara yang tak pernah nilai. Sebab percayalah anak-anak sekalian, bawa ibu ayah kita mengerjakan haji ini adalah bukan satu rahmat yang tidak ternilai. Bawa kerja kita ke Mekah untuk kita nilai tak ternilai sebenarnya. Rasa gembiranya hidup kita ini. Sebab saya sangat haraplah anak-anak pelajar sekalian, sebab anda semua mempunyai peluang untuk hebat, maka jadilah diri kita supaya tidak ketinggalan untuk pastikan kita akan sentiasa bergerak ke hadapan. Jadi sekali lagi lah saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah dengan pembentangan yang telah dibentangkan tadi yang menunjukkan bahawa kita memang bersedia walaupun dah sultana norma baharu, tetapi ingatlah kata kepada Profesor Dr. Ismail, norma baharu kita ialah kita mesti mengubah segala apa yang berlaku. Saya yakin dan percaya sebab kita semua mempunyai kuasa magnet atau magnetic power dalam diri kita untuk kita mengubah hidup kita. Dan pengubahan diri kita ini yang terakhir sekali yang saya katakan, yang pertama ialah kita mesti ada matlamat dan objektif. Yang kedua, kita ada perancangan. Dan yang ketiga ialah kita mesti buat keputusan yang tepat. Keputusan ialah decision ini ialah diri kita sendiri. Apa sekalipun perancangan yang dibuat oleh pihak sekolah, apapun matlamat tinggi yang kita letak, tapi jika decision kita silap, keputusan yang kita buat silap, maka kita akan terkebelakang. Sebab decision ini ialah diri kita sendiri yang menentukan kecemerlangan hidup kita. InsyaAllah anak-anak pelajar sekalian, ubahlah diri kita untuk kita buat keputusan yang tepat dalam semua perkara dan kita boleh mencemerlangkan diri kita supaya ibu bapa kita sentiasa rasa angkat tangan bersyukur dengan apa yang kita buat. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Pengetua, semua barisan guru, sarjana kuasa yang terlibat dalam program ini. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang menyertai program ini kerana saya amat yakin penyertaan tuan-tuan ibu bapa sekalian adalah merupakan satu perkara yang cukup penting dalam membangunkan potensi anak-anak kita. Jadi, lakilah berterima kasih. Terima kasih. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan gerak kerja SPN tahun 2021 Sekolah Menengah Imtiaz Mesir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perasangan majlis sebentar tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, majlis pada hari ini akan dihangatkan lagi dengan sesi gimit pelancaran. Ayuh kita berikan tumpuan penuh
kepada skrin utama kita untuk sama-sama kita saksikan video montaj dari barisan guru-guru SPM 2021. Ayo kita berikan Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya mereka yang inginkan kejayaan punya impian dan matlamat. Sedang yang lain hanya berharap tanpa berbuat apa-apa. Di manakah kau berada? Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi di dalam diri. Setiap insan punya singa yang masih lagi tidur dalam dirinya. Ayo bangkit. Ayo kejutkan singamu. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu.
keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh erti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya. Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Jinakkan singa di dalam dirimu. Keluar. Kejar impianmu. Berlari sebatas angin. Dan jangan toleh ke belakang. Kegagalan itu sumber kekuatan, bukan kekalahan. Jangan gentar menghadap musuhmu. Jangan gentar menghadap halanganmu. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Tundukkan dirimu, dan kau akan temui kejayaan. Kejut singa yang telah lama tidur. Ini masanya kau menjadi raja di dalam hidupmu. Inilah masanya kau pula yang mengatur hidupmu. Cukup menjadi yang biasa. Kau itu luar biasa. Kau itu raja dirimu. Singa yang megah dan tabah. Kau itu insan yang inginkan kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu meraih kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau itu seekor singa yang kuat. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu lakukan. Dan buktikan kepada mereka kau juga punya impian dan matlamat. Janganlah berputus asa. Tiada kejayaan yang mudah. Keluarkan singa di dalam diri dan berlarilah sepantas-pantasnya mencapai impian. Satu janji di dalam hati, satu
Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang menggapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang menggapai pasti. Satu mimpi di dalam hidupku ini, satu janji yang menggapai pasti. SPM 2021 mengangkasa realiti. Menelusuri media, mencipta sejarah. Di dalam hidupku ini, satu janji yang Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya majlis berjemput dan mempersilakan anak saudara pintar Saudara Muhammad Hidayatul Iman bin Cik Muhammad Zulkifli bagi mengetuai bacaan ikrar SPM. Dipersilakan. Bahawasanya kami calon SPM 2021 Berikrar dan berjanji akan berusaha sedaya upaya kami untuk mencapai straight A dalam peperiksaan yang bakal kami tempuhi tidak beberapa lama lagi. Kami sedar serta insaf bahawa kami merupakan anak-anak harapan ibu bapa, guru-guru, Imtiaz, Islam dan Malaysia. Kami berikrar dan berjanji tidak akan mensia-siakan harapan yang suci ini. Segera seiring langkah kami sedap ke puncak matlamat kami. Keputusan terhebat hasil kami. Mengangkas realiti cita-cita kami.
mengangkasa realiti cita-cita kami. Kami yakin Kami yakin kecemerlangan adalah milik kami. Cemerlangan adalah milik kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Imtiaz. The best school in the world. Majlis pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya mewakili pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang menyertai sama ada di Google Meet maupun di live YouTube. Pihak majlis juga ingin menyusun 10 jari sebagai tanda kemaafan sepanjang program berlangsung. Kita tutup tasbih dengan tasbih kafarah dan surat An-As. Majlis dengan ini bersurai. Tahniah kepada semua warga Imtiaz bersama ibu bapa dan anak pelajar sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.